Tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir, kecilnya kemungkinan ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini, cibiran tantangan ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati, lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak, waktu kan mengisi bumi dengan emas perak. Benderang, ingat kesombongan, awal kehancuran, lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan, batu sandungan tuh rencana yang berhampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Ya, tak selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi, langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapan kan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah, tidak mudah berat terseok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi, gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah, garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari posisi dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung cita-cita, harapan dan kerja keras. Putar otak tiap membran sel diperas, layaknya semua orang dengan mimpi. Aku pun pernah hanya menatap layar TV, wujudkan kenyataan agar seimbang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Tadi masih lagi speaker. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat eh? Kak Ju, Tuan Gi, Tuan Badrul, Kapten Badrul, Babak Kap, sihat eh? Tuan Akmal, Tuan Yus, Tuan Adli dan Tuan Wan. Okay, pada malam ni kita akan adakan sesi untuk
teknik close sale. Kita akan belajar macam mana nak deal dengan customer dengan lebih lanjut. Okey, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, kita mulakan majlis dengan ulumul kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada speaker kita, Cik Farah Lee. Silakan. Okey, terima kasih MC kita pada malam ni. Tim saya lah Tuan Syed kan. Alright. So, yang Farah nampak Bayus je, tapi tu pun gambar emoji dia. Gambar emoji dia kot. Apalah orang kata apa? Apalah kurangnya. Kalau on camera tu dapatlah Farah menikmati menikmati wajah-wajah. Nampak tak? Barulah semangat sikit kita nak sampai ke ilmu ni. Walaupun ilmu orang kata baru-baru lagi kan. Okay, terima kasih Tuan Haji Ahmad. Tengah makan. Alright. Okay, Farah tunggu lepas habis makan. Okay, terima kasih Tuan Hisham. Tuan Adli boleh on camera. Captain Bite dia excuse lah. Dia skodeng-skodeng je. Okay. Tuan Wan. Siap face lagi Tuan Adli. Okay. Kak Ju. Tadi saya nampak dah Kak Ju dah on camera. Tuan Wan boleh on camera Tuan Wan. Okey, terima kasih Farah ucapkan kerana sudi bersama dengan Farah dalam sesi kita pada malam ni. Iaitu sesi semua dah sedia maklum lah, yang mana sesi kita pada malam ni adalah sesi teknik close sale. Okey, sebelum Farah bermula tu, Farah just nak maklumkan yang mana teknik ni dia adalah teknik yang basic, tetapi yang basic ni lah selalunya kita banyak terlupa. Yang basic ni lah kita selalu terlupa, kita tertinggal. Jadi dalam teknik ni orang kata Farah bagi tahu lagi sekali yang mana teknik ni adalah teknik-teknik basic. Tapi insyaAllah kita akan buat juga seterusnya. Keseterusnya. Nampak handsome sikit Tuan Adli pakai spek mata lagi gitu. Okay, so boleh on camera, tak ada masalah pun. Pada malam ni Farah dah remind dah. Kita punya training pada malam ni adalah santai-santai sahaja. Kita banyak menggunakan apa? Banyak menggunakan chat dan juga on mic. Okay, thank you Miss Agnes. Dah bersama kita. JIC ni siapa? Bolehkah Farah berkenalan? JIG. G ke G ke? Macam mana? Okey, Tuan Haji Ahmad tengah makan lagi tu. Tak apa, sila. Okey, baiklah. Okey, so nanti mana yang dah masuk tu pun kita akan teruskan. Okey, saya perkongsian. Alright, baiklah. Jadi pada sesi malam ni, Farah akan kongsikan slide Farah. Okey, sekejap Okey. Slide Farah pada malam ni. Okey, Farah dah buka dah. Okey. So, sebelum kita bermula dengan kita punya sesi training pada malam ni, jadi Farah nak semua orang, so semua orang kena relax lah, tenangkan fikiran, terima, orang kata buka fikiran. Maksudnya bila kita open mind ni, dia akan masuk. Walaupun kita orang kata dengar saja, tak on camera. So insyaAllah, kerana apa, kita dah nampak yang mana pada malam ni memang kita memberi komitmen, meluangkan waktu, menimba ilmu. Jadi keberkatannya insyaAllah sama-sama kita akan dapat. Okey, so kalau kita lihat dekat skrin kita pada malam ni, nampak yang Farah dah kongsikan yang mana semua bersedia maklum pada malam ni kita akan belajar ataupun kita akan mengetahui, tambah ilmu. Mungkin ada yang dah tahu, dan kita tambah mana yang lompong-lompong tu. Mungkin ada juga Farah yang lompong-lompong, so Farah pun nak juga tahu. Boleh on mic untuk bertanya, berkongsi. Mungkin ada customer yang cerewet,
Kita tak tahu kan. Customer ni macam-macam ragam dia. Okey, so selamat datang Puan Nur Hayati. Terima kasih kerana memberi orang kata apa? Memberi peluang. Peluang pada diri kita lah untuk bersama sesi pada malam ini. Okey, so seterusnya. Sebelum kita nak masuk ke dalam lagi. Okey. Farah akan kita nak fahami dulu apa yang dimaksudkan dengan close sale. Cuba komen di ruangan chat tu. Siapa tahu maksud close sale? Boleh komen dekat situ apa sahaja dengan kiraan 2 second daripada sekarang. Siapa tahu? Farah chat kat sini. Tak tahu, tak berapa tahu. Tak berapa tahu. Dapat jual. Terbaik Tuan Haji Akmal. Walaupun dia tengah mamam tu. Gitu. Tengah mamam tu tapi dapat juga komen. Dapat jualan. Okey, lagi. Okey, ada lagi 3 second. Ada 3 second lagi. Boleh komen ya. So malam ni kita memang Farah nak semua orang rajin tangan-tangan untuk typing. Okey, apa lagi yang tahu? Close dah bayar. Dah bayar, betul? Okey, lagi. Apa lagi? Okey. Apa lagi yang ada bersama kita ni ada 13 orang. So Farah baru dapat 5 orang. Mana lagi 8 orang? Boleh komen dekat situ. Puan Hayati. Puan Hui, tak sihat ke? Dapat duit orang beli. Betul? Betul? Puan Ju. Sihat ke Puan Ju? InsyaAllah. InsyaAllah Farah doakan semua sihat lah yang hadir pada malam ni. Okey. Selamat datang Tuan Syu. Alright, so kita akan teruskan. Jadi apa yang semua Farah baca chat tadi tu dapat jual. Okey, betul. Maksud close sale tu adalah kita dapat buat jualan. Tetapi kita akan fahami secara orang kata apa? Secara detail dia apa. Sebelum ni kita dah tahu kan kita ada bisnes kan. Tapi kita tak tahu secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Apa maksud dia sebenarnya? Okey, jadi kalau kita lihat dekat skrin ni, close sale tu adalah cara kita buat perbentangan. Kita nak close dengan kita punya customer. Kita nak presentkan produk kita. Selamat datang Tuan Syahrul. Okey. Kita nak present kepada customer kita sehingga kita dah ceritakan. Okey, saiz ni ada 4 saiz. Madu ni untuk multifloral. Be ready ni memang terbaik kalau nak buat breakfast. Itu adalah present maksud dia. Jadi, close sale tu bermaksud proses jualan. Proses jual kita lah. Orang kata apa? Membuat pembentangan. Menyampaikan, bercerita kepada customer kita sehingga dia bersetuju untuk membeli produk kita. Okey, siapa faham dengan apa yang Farah cakap tadi? Sila komen di ruangan chat itu dengan nombor 3. Farah nak tengok seramai 14 orang ni betul ke alert dengan maksud close sale tadi. Sebelum Farah masuk kepada teknik mudah close sale pula, apa yang difahamkan kat sini. Cuba komen. Cuba komen di ruangan chat tu. Tak ada pun orang chat lagi. 3. Wow, memang terbaik. Siapa yang bagi komitmen dekat ruangan chat tu, Farah doakan dia dapat ilmu ni 100% pada malam ni. Okay. 3. Alright, amin. Ya, insyaAllah. 3. Okay, Tuan Syahrul 3. Alright. Seterusnya Farah akan teruskan. InsyaAllah 100% untuk dapat ilmu. Ilmu ni dia melalui kefahaman. Bukan melalui bacaan. Jadi kita nak faham apa yang slide ni tunjukkan dan Farah buat pembentangan. Ibaratnya sekarang ni Farah tengah buat close sale. Tu maksud dia. Okey, Farah present maksudnya. Okey. Jadi, bila kita dah faham maksud close sale tu, sekarang kita nak fahami pula bagaimana teknik mudah kita nak close sale dengan kita punya customer. Yang mana apabila pelanggan kita dah bersetuju untuk membeli, untuk apa orang kata, membeli tanpa memberi sebarang. Orang cakap tak nak banyak ragam lah kan. Tanya lagi. Sekali, kejap lagi. Nantilah saya fikirkan dulu. Siapa yang selalu kena macam tu? Bila dia dapat customer dia memang bagi alasan macam tu. Komen saya dekat ruangan chat.
Farah nak tengok berapa orang yang ada masalah ni. Maksudnya customer banyak ragam. Customer dia banyak sangat songeh kan. Dia dah cerita-cerita ni, madu ni, be ready macam ni, black sea oil macam ni. Siapa yang ada ragam-ragam yang macam tu? Saya. Banyak saya. Sampai dah saya. Nampak tak? Jadi malam ni kita nak ungkap, kita nak buka kenapa customer kita jadi macam tu. Selamat datang Tuan Muhammad. Maaflah Farah tak sambut siapa yang baru-baru masuk tu sebab Farah pun dia buka slide ni so dia tak nampak sangat lah. Okay, so pada malam ni memang kita boleh on camera dan juga on mic kita, boleh bertanya kalau ada soalan, tak ada masalah. Sebab ni adalah sesi santai untuk teknik closing kita. Okey, saya. Siapa lagi yang bagi komitmen untuk dia komitmen kita di ruangan chat tu. So standby Farah memang akan alert dekat chat ni. Farah dah buka besar-besar kat tepi Farah ni. Okey, jadi teknik mudah closing tadi Farah dah terangkan yang mana pelanggan kita tak banyak songeh. Nak membeli produk kita dah present tadi. Yang mana proses closing tu berjalan dengan lancar. Okey, siapa yang faham apa yang Farah sampaikan untuk maksud dua ni, closing dan juga teknik mudah closing, komen 1 dekat ruangan chat. Sebab apa? Bila kita buat kelas online ni kan, memang kita memerlukan apa orang kata komunikasi begitu. Sebab ada orang yang malu nak on kamera, ada orang malu nak on mic. Jadi Farah memang nak semua orang bagi komitmen dekat ruangan chat. Satu bawah ada 2 orang. Sekarang bersama kita ada 15 orang. Mana lagi? 13 orang. Farah nak tuntut nanti. Satu. Terbaik. Siapa yang chat ni, komen dekat ruangan chat ni, dia memang terbaik. Dan juga dia memang faham dah apa yang Farah dah bagi tahu dekat maksud 2 ni tadi. Okey, so seterusnya. Okey, terbaik. Thank you Miss Elina, Abayus, Tuan Syahrul, Tuan Wan. Okey, so seterusnya. Sekarang kita nak masuk dah ke dalam fasa Farah nak sampaikan pula. Selepas kita dah faham maksud 2 tu tadi, closing dan teknik mudah closing, kita nak masuk 5 teknik mudah closing customer kita. Customer Bayu. Customer kita. Farah suka highlightkan kita sebab kita ni semua adalah closing. Kita adalah presenter. Kita adalah yang akan presentkan kepada customer kita. Okay. Alright. So, sebelum Farah bermula, kita lihat dulu apa yang dalam cerita, dalam video ni nak sampaikan. So, kita dah boleh fokus kat video ni. Kejap lagi Farah akan tanya soal jawab sikit. Okay, jom. Saya apa kau mau? Apa ada? Macam-macam ada. Mi goreng ada, mi rebus ada, nasi minyak ada. Apa yang kau nak semua ada. Mi rebus. Mi rebus 1. Minum? Kopi. Dia nak makan mi rebus. Bikin dah sedap-sedap. Korang jauh. Dia nak makan mi rebus. Ini apa ni? Alamak. Intan lah. Intan Sini pun ada. Banyak dipakai. Orang kaya tu ni. Ini mahal tau. Jangan ingat ini. Kurang-kurang 500 perak tau satu. Ini saja. 500 perak. Banyak ni sudah berapa? Orang kaya ni tau. Ada cincin. Apa cincin? Batu apa ni? Wih, cantiknya. Boleh diam tak? Ini something ke pendekar ni? Mana? Ini? Ini bukan something, bukan pendekar. Pondan. Pondan ada pendekar.
Ini minggu. Dah datang dia nak makan. Kopi. Orang jauh nak makan. Sini. Sian. Kicap. Silakan. Coba. Apa dia? Orang garam. Apa punya mi? Garam pun tak taruh. Masin sangat lalu taruh apa buat anyaya kita main kawan. Cili kurang. Taruh cili, taruh cili ya. Sian orang jauh nak makan. Kita tak baik anyaya kat dia pun tak baik ya. Lagi satu. Ini mesti makan sama kopi. Ya. Ya, kasih habis. Mari sini saya gaulkan. Sila makan, jangan malu-malu. Makan. Makan. Makan apa lagi? Makan. Makan. Sahabat, mana sahabatmu pergi? Ini apa ni? Apa ni sahabat? Berkilat pula. Apa tu? Ni apa macam main ni? Macam mana main ni sahabat ni? Mainnya macam ini. Pegangnya macam ini. Macam ini. Sudah macam ini. Ini namanya tepi. Begitu caranya kalau tidak bermain. Anda, mari sini. Tidak, tolong ampunkan hamba. Jangan pukul hamba, tolong. Mari! Sakit, Tuan. Lain kali kalau meniaga gunakan bahasa halus. Baik, Tuan. Okey, Farah nak tanya soalan pertama Farah, apa tajuk filem ni? Boleh komen dekat ruangan chat, ada 17 orang. Farah tunggu kan siapa betul-betul yang tahu tajuk cerita ni. 1 second je, 3 second je Farah bagi. Okey, cepat. Tak ada lagi yang jawab. Serius lah. Takkan nak tahu Naum Jahanam. Wow. Oh, kalau tak movie ni ingat sanggup ingat Nam Hanam. Sek Nam Hanam, Sek. Naum Jahanam. Naum Jahanam. Betul tu Ahmad. Okey. Tetapi, okey, terbaik. Maksud nampaklah kat sini kan. Bila tengok cerita Piramli ni semua fokus. Okey, lepas ni dah tahu dah scene dia lepas ni. Betul tak? Tetapi yang Farah nak tonjolkan, kenapa Farah bagi kita lihat sama-sama video ni. Jom kita lihat di sesi yang depan tadi. Okey. Tengok dari segi cara dia bercakap dengan kaki dia macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Siapa nampak tulis 2 dekat ruangan chat. Siapa nampak dengan cara dia bercakap tadi. Siapa yang nampak? Boleh. 2 tu Asman. Nampak tak? Nampak tak kat situ? Okey. Nampak Okey. Kalau kita lihat di video apa yang Piramli dah dalam filem Piramli tadi sampaikan kepada kita. Okey, terima kasih siapa yang beri komitmen pada ruangan chat. Okey, terbaik. Okey, kalau kita lihat apa yang Piramli nak sampaikan, di mana kalau kita lihat dia ada highlight kan. Yang mana kalau berniaga guna bahasa halus. Apa maksud halus di situ? Apa maksud halus? Bukannya orang kata apa? Ilmu apa? Benda yang halus-halus kan? Kan? Ilmu halus kan? Tak ingat Farah kan? Jadi di sini
bila kita lihat dari filem tersebut yang dalam filem P. Ramlee tu nak highlightkan di mana yang pertama untuk teknik closer kita ni, teknik mudah closer kita ni adalah cara berbahasa kita. Yang mana guna bahasa yang bersesuaian dengan target kita. Kalau kita lihat dekat sini, kalau kita lihat di sini nampak untuk makluman semua memang kita dah tahu dunia online ni memang sekarang ni dunia online ni memang orang kata penuh dengan orang kata variasi bahasa mengikut peringkat usia. Kalau budak SPM-nya lain dah bahasa dia, lagu pun dah berbeza. Kalau peringkat berusia yang 40 ke atas dah berbeza dah. Jadi yang Farah nak highlightkan di mana untuk teknik yang pertama ni, kita haruslah menggunakan bahasa tu bergantung kepada umur, taraf pendidikan dan juga taraf kehidupan customer kita tu. Okey, macam mana Cik Farah saya nak tahu? Saya nak kenali customer saya. Yelah tiba-tiba dia chat kan, PM harga. Tiba-tiba dia kata PM harga. Of course saya tak kata umur awak berapa tiba-tiba kan. So pelik lah, betul tak? Jadi, dia ada cara dia. Ada cara kita nak fahami customer kita tu di kategori yang mana. Yang mana, macam Farah highlightkan juga di dalam sesi yang first tu, yang mana proses untuk closing ni, kita nak present ni adalah proses membeli hati pelanggan kita. Dia ada cara dia Dia ada cara dia macam mana kita nak tahu dia punya background customer kita. Yang mana kita boleh, ni Farah bagi tahulah cara dia kan, sebagai contoh cara dia. Yang mana kita boleh nak tahu kategori pelanggan kita tu adalah bila kita cakap, bila kita tanyalah, okey, contohlah kita nak tahu masalah dia. Kita nak tahu masalah dia. Adakah contoh dia kata okey, PM harga madu, contoh. Okey. Selepas tu kita pun tanya, okey, boleh puan, sebelum tu tanya dulu nama dia. Tanya nama dia dulu. Boleh saya tahu nama tuan atau slash atau puan siapa untuk kita mudahkan sesi komunikasi kita. Okey, kalau dia tak nak jawab, tak apa. Kita teruskan puan atau tuan. Tuan atau puan. Macam tu. Jadi, kita kena tahu. Kita kena lihat dah. Kita tengok profil dia. Kalau dia tak letak profil, baru kita tanya dah untuk mudahkan. Kita highlightkan untuk mudahkan sesi komunikasi. Itu yang orang kata paling clear dah. Bila kita tak tahu background customer kita tu. Okey, jadi di sini Farah dah keluarkan yang mana kebanyakan pelanggan Bayu ni, di mana mereka ni dari kategori premium. Yang berpendapatan sederhana dan ke atas. So kita tahulah sederhana dan ke atas tu macam mana pendapatan dia, betul tak? Okey. Dan yang paling kita perlu orang kata apa? Berbahasa ni, kita menggunakan perkataan yang mudah difahami. Tak payahlah nak berkias-kias sangat kan. Macam orang kata terlalu belik-belik tapi dia tak tahu. Dia tak nampak pun apa yang kita nak sampaikan ni. Jadi hanya perlu kita gunakan bahasa Melayu standard. Okey, andai katalah customer tu orang yang ternama. Siapa orang ternama? Orang ternama contohnya hakim, tuan hakim ke, doktor ke, profesor. Kita tak tahu customer kita. Tak tahu. Dia tengok kan kita posting hari-hari, oh khasiat madu ni sekian-sekian. Oh be ready ni bagus lah buat breakfast. Jadi andai kata dah pelanggan kita yang begitu, so kita boleh gunakan fakta-fakta yang kita memang share di dalam group Telegram. Memang tim Bayu ada share mengenai fakta-fakta yang menampakkan kita ni pun seolah-olah tahu dengan produk kita. Bukannya orang kata apa, bukannya sambil rewa je kita nak jual produk kita tu. Okey, so siapa yang faham untuk yang pertama ni boleh komen 3 dekat ruangan chat. Sebab Farah tak nampak ada berapa orang je yang on camera yang bersama dengan Farah ni. Boleh on camera bersama dengan Farah ni. InsyaAllah sudi-sudikanlah gitu. 3. Puan Jariah 3 dia tu dekat 33,000 dah. Okey, so seterusnya. Okey, terbaik. Siapa yang komen tu Farah tahu dia memang tengah fokus. Okey, seterusnya.
teknik yang kedua Farah nak sampaikan. Okey, boleh tulis teknik-teknik ni sebab ini teknik yang basic tetapi kita sangat alpa. Sebab apa? Kita dah rasa semangat, excited sungguh bila dapat customer ni. Tengok Tuan Wan kata semangat. Kak Ju kata dia Puan Jariah. Saya nampak tu. Tuan Wan boleh on kamera. Saya nak nampak juga semangat Tuan Wan tu. Okey. So, kalau kita lihat tidak terburu-buru. Teknik yang kedua, tidak tergopoh-gopoh. Tak payahlah orang kata apa, excited. Dia kata, okey, ada customer PM lah. Contohnya ada customer PM lah. Kita rasa excited tu macam mana? Kalau boleh, contohlah sekarang ni tengah flash sale kan daripada HQ. Sekali dia kata PM produk, kita pun bagi 15 gambar tu terus kat dalam dia punya WhatsApp tu. Cuba bayangkan kalau kita sebagai customer, tiba-tiba kita cakap PM produk, tak tanya apa-apa pun lagi. Terus kita pun bagi kat dia book. Macam tu. Rasanya agaknya dia nak teruskan tak perbualan tu. Siapa rasa tak boleh komen dekat chat tu? Tak. X je. Farah nak X tu. Kalau rasa ya, yes tulis. Farah nak tengok. Farah nak tengok. Tak. Alright. Terbaik. Tuan Haji Akmal memang fokus. Kak Nur Hayati betul. Tak. Customer akan rasa macam mana? Rasa macam, dia ni tak tanya apa. Tiba-tiba bagi terus katalog kan. Kita pun tak nak bazirkan data kita. Betul tak? Nak download. Jadi, apa yang kita orang kata apa? Jangan kita terus bagi harga detail produk sekali harung orang kata. Itu benda yang memang tak bagus dalam kita punya teknik closing. Betul, jangan tergopoh gapah. Betul Tuan Muhammad, jangan tergopoh gapah. Thank you Miss Agnes. Tak betul. Jangan kita sesekali, benda ni nampak simple tapi kadang-kadang kita tak sedar kita buat. Jadi highlightkan di sini. Farah nak jangan tergopoh gapah. Okey, pesan asyik direct message kat Puan Ju je ni. Okey, nanti Syed boleh bantu Tuan Hisham. Alright. So, apa yang Farah nak cakap? Sabar. Customer ni stay dengan kita. Dia hanya akan pergi bila kita ni tak reti nak respon je. Tak reti nak bagi tahu apa yang dia nak sebenarnya. Okey. So, Farah akan membetulkan bagaimana cara yang sebenar. Jangan tergopoh-gopoh. Tetapi orang kata slow and steady and smooth. Okey. So, contohlah ni katakan kita punya story kita begini. Okey, dia PM kita. Dia kata PM harga madu kelulut. Okey. Nampak PM harga kelulut. Okey. Jadi, kita jangan terus bagi katalog. Kita jangan terus melulu je. Maksudnya terus bagi gambar je. Tapi PM yelah. Ada juga yang Farah selalu tengok. Macam dia orang kata, tanya dulu melirik-lirik kan. So customer tak suka juga macam tu. Tetapi kita boleh gunakan cara macam ni. Kita boleh reply macam ni. Okey. Yang mana kita bagi tahu dulu. Macam Farah buat situasi ni, nampak Farah buat situasi ni, ucapkan terima kasih dahulu kepada dia kerana berminat untuk dapatkan produk Bayu Kelulut ni. Ucapkan terima kasih. Mungkin perkataan terima kasih tu nampak dua perkataan yang sangat simple, tetapi sebenarnya kesan yang kita dapat kepada customer, dia menampakkan seolah-olah penghargaan. Manusia sangat suka dengan penghargaan. Jadi kita highlightkan dulu. Terima kasih kerana berminat dengan produk Bayu Kelulut. Okey, bagi tahu terus nama kita. Saya Farah, trusted business partner Bayu. Yang berdaftar, bagi tahu. Perkenalkan diri kita. Okey, boleh saya tahu nama puan? Boleh saya tahu nama tuan? Macam tu. Okey, siapa yang jelas part ni, boleh komen 2 dekat ruangan chat. Farah memang nak ajar satu-satu pada malam ni sebab Farah memang yang ni adalah sesi Farah. Sesi Farah. Sesi Farah bercakap sampai 10.30. InsyaAllah kita akan habis 10.30. Tu Kak Ju tu memang excited ke dia marah saya tu? Sama dah tak dengar juga. Apa tu Cik Tan yang tak dengar tu? Okey, terbaik. Farah doakan siapa yang bagi
komen dekat situ, insyaAllah dia dapat teknik yang kedua ni. Dia dapat teknik yang kedua ni. Okey, so seterusnya kita masuk pula. Kemudian barulah kita bagi satu persatu info kepada pelanggan kita. Tips di sini, nampaknya tips tu Farah dah highlight first tadi. Sentiasa akhirkan perbualan dengan soalan. Contohnya Farah kata, okey, bila dah kata, contohlah nama dia Puan Siti. Okey, Puan Siti, boleh saya tahu tak, sebelum ni dah pernah rasa madu kelulut? So nampak tak persoalan Farah di belakang tu adalah Puan Siti dah pernah rasa madu kelulut? Dia pun jawab, saya pernah rasa madu kelulut tapi bukan jenama bayu. Kebanyakan macam tu, betul tak? Kalau betul, tulis betul dekat ruangan chat. Okey, jadi kalau dia kata, betul saya tak pernah pun rasa dengar Farah loud and clear from Kuling. Okey, alright. So, kalau customer kita selalu bercakap, okey betul, dia tak pernah rasa pun bayi kelulut. Okey, di sini kita dah dapat satu maklumat tentang dia. Dia tak pernah rasa pun madu kita. Kita buat pula soalan, oh ya ke tak pernah rasa? Okey, boleh tak saya tahu sebelum ni kalau puan makan madu kelulut, selalunya untuk sendiri ataupun sekeluarga? Nampak tak? Farah korek rahsia dia sampai tersasul-sasul. Farah korek dia punya background tanpa dia sedar pun dia bercerita sebenarnya. Maksudnya Farah nak tahu maklumat dia tu, oh dia makan dengan berkeluarga. Saya memang makan dengan keluarga tapi saya tak tahu madu saya tu asli ke tak. Nampak kat sini customer dia okey je kalau kita tanya tu, tak menampakkan kita ni macam nak busy body dah orang cakap. Macam tu. Okey, ni antara situasi. Antara situasi yang Farah nak beritahu. Jadi, siapa faham untuk teknik kedua ni, tengok tips kat bawah tu. Jangan lupa tulis tips tu. Sentiasa akhirkan perbualan dengan soalan. Okey, siapa yang faham, tulis 6 dekat ruangan chat. Cari nombor 6 dekat keypad. Dekat kita punya handphone tu. 6. Wow. Kemain lagi. Tuan Sek tu marah saya kot. Banyak sangat celoteh tu. Alright. Terbaik dah. Subhanallah. Terbaik. Okay. So, kita teruskan Kita teruskan. Siapa rasa seronok tulis kat ruangan chat untuk 2 tips ni. Siapa dah nampak dan jelas, tulis kat ruangan chat jelas. Ni baru Farah suruh minta rajin sikit untuk menjelas. Tulis jelas. Jelas. Wow, terbaik Cipta, jelas. Alright. Farah nampak lah kat sini memang semua jelas terampang-pang. Kata dia, siapalah Tuan GIG ni? Farah rasa macam tanya-tanya sebab nama dia unik sangat. Okay, so selamat datang Tuan Amirul. Tuan Amirul Philips daripada Kuching, Sarawak. Dia ada PM saya tadi. Saya minta dia masuk sesi ni. Boleh on camera Tuan Amirul. Alright. So, seterusnya untuk teknik yang ketiga. Untuk teknik yang ketiga. Okay, boleh standby. Tulis tadi. Tunjukkan kita faham masalah pelanggan. Okay, Farah nak highlightkan di sini. Selamat datang Tuan Amirul. Tu dia Tuan Amirul. Okay. Alright. So, Farah nak highlightkan di sini. Setiap pelanggan yang hadir kepada kita mempunyai masalah. Tak ada je dia tiba-tiba PM kita kan. Tiba-tiba je. Datang-datang tanya khabar. Tu bukan customer. Tu mestilah saudara mara kita. Betul tak? Kawan-kawan kita. Tiba-tiba je tanya khabar. Tak. Setiap customer yang datang kepada kita, PM harga, nak tahu apa khasiat madu kelulut. Semua ada masalah. Itu yang kita kena tanamkan. Letak dalam mindset kita. Tak adanya dia tiba-tiba sihat nak cari kita. Tak siapa jelas untuk tajuk yang ketiga ni? Komen 1. Farah nak tengok. Semua orang memberi komitmen. Ya, jelas Tuan Syuk. Tuan Syuk terbaik lah. 1. Nampak? Kak Nur Hayati memang fokus. 1. Kak Jarian yang marah saya Okay. So, seterusnya. Farah izinkan Farah sambung pula Okay. Di sini, kalau kita lihat, semua customer ada masalah. Jangan rasa customer ni tak ada masalah. Tak, dia ada masalah. Cuma dia tak nak berkongsi dengan kita. Dia tak nak bagi tahu je lagi. Sebab apa? Sikit je lagi kita nak kena korek-korek sikit supaya dia cerita. Anak dia ada asma dari lahir lagi.
tapi dia tak nak cerita kat kita. Macam mana cara kita nak korek supaya dia ceritakan sebenarnya anak saya dari kecil kan. Sebab dia tak percaya produk kita. Kenapa tak percaya? Dia tak tahu manfaat. Dia tak tahu manfaat produk. Okey, so kalau kita, di nombor 3 ni, yang Farah dah letakkan teknik yang ketiga ni, di mana? Nampak Pembeli membeli jika produk yang kita jual dapat selesaikan masalah dia. Nampak Sebab itulah memang kita kena faham masalah dia. Dia ada teknik macam mana kita nak korek tu. Tak apa, kita teruskan dulu. Okey. So Farah bagi tahu dulu ni antara pelanggan Bayu lah. Yang mana salah satunya masalah pelanggan Bayu ni, pelanggan penggemar madu ni, iaitu susah nak percayakan keaslian madu di pasaran. Nampak ini siapa yang ada masalah yang sama untuk customer dia di sini, Farah nak dia komen saya. Tuan Azmi mana? Puan Cik Ta jenuh bertarik. Main tarik-tarik sebab handphone satu dengar sekali. Boleh komen dekat situ. Farah nak baca. Saya. Nampak tak? Ramai yang punya masalah yang sama. Okey. Jadi di sini kita kan HQ dah keluarkan 15 sebab kenapa pilih Bayu Kelulut. Itulah antara orang kata apa? Antara kelebihan USP produk kita. Unique selling point kita. Jadi untuk kita percayakan yang mana produk Bayu Kelulut ni mampu tangani masalah dia. Highlight kan, tulis kat situ, kat buku kita tu besar-besar. Produk Bayu Kelulut mampu tangani masalah dia dengan 15 sebab utama ni. Okey, 15 sebab utama ni memang semua dah sedia maklum. Yang mana memang semua dah tahu pengiktirafan Bayu daripada mana. Jadi Farah hanya akan cerita seterus sahaja, sambil saja, tak ada Farah direct. Jadi kalau susah sangat rasa macam, ya Farah takkanlah saya nak tulis satu-satu. Minta kat Farah gambar ni, Farah bagi kat dia, senang. Minta kat Farah gambar beberapa gambar ni, Farah akan bagi, senang. Kalau puan tak percaya dengan Bayu Kelulut ni, antara 15 sebab kenapa puan kena pilih produk Bayu Kelulut. Nampak So, kita memang dah tahu produk Madu Kelulut, Bayu Kelulut ni mempunyai sertifikat mempunyai award daripada Malaysia Book of Record. Nampak perbezaan kita juga ada alat, SSM, kita memang ada orang kata collaboration dengan beberapa universiti luar. Nampak di sini, Farah just sambil sahaja ni. Sebab semua dah sedia maklum. Jadi, inilah kelebihan produk Bayu Kelulut. Nampak di sini yang Farah tengah share dekat skrin ni. Nampak kita ada pengiktirafan daripada MAFI. Kita ada daripada Tourism Malaysia. Nampak mesti nampak dekat situ. Jadi so yang paling besar di sini, nampak yang paling besar di sini kita juga ada award yang orang lain tak ada. Produk madu kita ada award yang orang lain tak ada. Jadi tips yang ketiga tadi, yakin. Ya Cik Ta, kenapa tu? Bergaduh ke apa? Tarik-tarik handphone ke apa tu? Okey. Jadi di sini Farah nak bagi tahu 15 sebab yang Bayu dah keluarkan ni adalah bukti kukuh untuk kita punya customer di luar sana yang bertanya. Okey, siapa yang baru nampak teknik ni? Selepas ni akan dikongsi ke presentation slide ni Cik Farah? Boleh, tapi saya sudah besar sikit sebab ada beberapa video yang saya masukkan. Mungkin saya akan kongsikan part yang 15 sebab ni. Sebab yang ni penting. Yang ni penting. Sebab apa? Setengah kita punya business partner dia tak nak cerita, tulis satu-satu kan? Okay, thank you Cik Farah. Boleh. Jadi saya akan bagikan ni. So senang. Bagi saja pada customer yang tak percayakan Bayu Kelulut mampu menyelesaikan masalah dia. Okay, so seterusnya. Siapa yang nampak dan jelas kegunaan 15 sebab
Bayu Kelulut ni boleh komen. Jelas sangat Cik Farah. Saya pendekkan dia punya ayat tu. JCF. Tulis kat situ. Jelas Cik Farah. Rajin say. JCF je tulis kat situ. Cari huruf J, C dan F. Wow, terbaik. So siapa yang komen ni saya tahu dia memang rajin. Sebab tu dia masuk malam ni. Saya doakan siapa yang komen JCF dan jelas Cik Farah tu memang dapat tips yang ketiga. Baru tahu. Ish, asyik ter-DM Puan Ju je ni. Tuan Hisham boleh tukar dekat everyone kat atas tu. Nampak tak? Okey, JCF. Okey, terbaik. Jelas dapat tips ketiga. Terbaik. Tuan GIG sangat ya. Sangat curious dengan tuan ni. Siapakah orang di sebalik nama GIG? Okey, nampak. So, kat sini kita dah tahu function 15 sebab yang HQ keluarkan ni bukan saja-saja. Bukannya HQ keluarkan ni tak. Dengan 15 sebab ni dah kita boleh selesaikan masalah kita punya customer walaupun dia tak cerita. Nampak sebab apa? Dia dah rasa yakin dan percaya yang Bayu Kelulut ni memang produk yang tulen, bersih dan diiktiraf. Alright. So seterusnya kita sedar tak sedar dah masuk tip keempat. Dah 9.45. So Farah doakan yang stay lagi bersama Farah hampir 18 orang pada malam ni. 18 orang pada malam ni dia akan dapat 5 tips ni. Dia faham, bukan dapat saja tulis dan lupa. Dia faham dan ingat cara step tu. Okey, yang keempat, apa yang Farah nak bagi tahu seterusnya? Nampak kat sini? Iaitu tipsnya yang keempat adalah bersetuju dengan pelanggan. Kita tak payahlah orang cakap nak apa, tak ada, saya lagi betul. Tak boleh macam tu. Tak boleh kita rasa, taklah produk madu saya ni lagi bagus sebenarnya. Cik Farah, macam mana Cik Farah boleh kata ni? Tak perlu macam tu. Tak perlu macam tu. Kita tak perlu nak apa orang kata, tak perlu nak berbalah lah dengan dia. Jadi kalau kita lihat kat sini, kan, kita hanya perlu apa? Bersetuju je dengan pendapat dia. Kalau dia menerangkan pendapat dia, kita hanya perlu bersetuju. Macam yang Farah tuliskan kat bawah ni nampak Jadi situasinya kita ada tim baru yang mana dia tak ada berkeyakinan. Yang ni pun pelanggan kita juga. Nampak tak? Dia nak jadi tim kita tapi dia tak rasa yakin untuk membuat orang lain yakin dengan produk yang dia nak jual. Jadi contohnya keadaannya begini Contohnya dia kata, okey, saya risaulah tak dapat yakinkan customer ni beli produk Bayu Kelulut ni. Kata kawan kita tu kepada kita, tim kita kepada kita. Jadi jawapan kita yang sebenar-benarnya yang perlu kita bagi tahu kepada dia. Nampak kat sini? Okey, kita bagi tahu yang kita highlight kan. Okey, saya bersetuju dengan kerisauan. Contohlah kawan kita. Puan Aminah contoh saya setuju dengan Puan Aminah sebenarnya. Saya sendiri dulu pun serius memang tak orang kata tak yakin pun dengan Bayu Kelulut ni. Maklumlah memang tak ada pengalaman pun jual madu dan memang Farah difahamkan memang business partner kita ni orang kata ada yang macam baru lagi macam Cik Ina Arif. Dia ceritanya saya kata Cik Farah saya baru memang tak reti sangat online ni. Nampak kat situ. Jadi di sini nampak tapi setelah sertai tim Bayu, kerisauan saya tu tak ada, hilang, lenyap. Semuanya sebab apa? HQ memang guide satu persatu cara jual tu. Strategi dah sediakan, training dah sediakan, sesi one-on-one calling dah memang disediakan oleh HQ. Nampak jelas tak di sini? Jadi jangan sesekali kita nak berbalah dengan kita punya pelanggan. Sebaiknya kita setuju je dengan pendapat dia. Sebab apa? Pelanggan ni dia tak suka bila kita nak bertentang, maksudnya apa? Kita nak bertentang dia punya pendapat. Jadi kita nak pelanggan mahu kita faham perasaan dia. Yang ni yang Farah nak highlightkan, belai emosi tadi.
Okey, siapa yang faham untuk teknik yang keempat ni, tulis 4 dekat ruangan chat. Standby dekat ruangan chat tu. 4. JIG tu Syah ke? Oh, ya ke? Okey, tim saya juga. Okey, baiklah. Okey, terbaik. Siapa 4? Oh, tu. Okey, terbaik. 4. 4. Thank you Tuan Raja Anwar. Peyus 4. Okey, terbaik. Memang Farah nampak semangat tu. Semangat tu pada malam ni. Okey, seterusnya. Nampak dah nak sampai teknik yang kelima. Tadi Farah janji 5 teknik kan? So Farah akan, apa orang kata, Farah akan bagi tahu yang kelima pula. Okey, so kalau kita lihat di sini kat skrin kita ni, teknik yang kelima ini adalah beri ruang pelanggan buat keputusan. Beri ruang pelanggan kerana dunia selling ni adalah dunia yang bising. Yang orang cakap, Mei nak beli ikan ni, Mei nak beli ayam. Itu adalah dunia menjual selling. Tetapi dunia closing ni adalah dunia yang orang kata silent mode je, yang diam. Yang tahu-tahu dah closing dah. Maka kat sini Farah nak bagi tahu, setelah kita present sepenuhnya kepada pelanggan kita tu, kan kita dah present, kita dah buat close sale, kita bagi tahu kat dia, kan. Dan beri ruang kepada dia untuk buat keputusan. Jangan terlalu orang kata apa, cepat dah beli, ambil dah ni. Rugi kalau tak ambil ni. Kalau kita nak, orang kata nak mempercepatkan proses, ada cara dia. Yang tu nanti Farah akan ajar dekat next training. Tapi yang ni Farah nak bagi tahu teknik mudah dulu. Bagaimana kita tak boleh tergopoh gapah rupanya. Betul. Jangan mendesak. Betul sangat. Betul sangat-sangat. Memang pelanggan tak suka bila kita terlalu apa orang kata memaksa. Okey, Farah nak tanya kat semua yang hadir pada malam ni. Siapa pernah dapat customer yang dia dah DM kita, lepas tu dia macam diamkan diri, lepas tu esoknya nanti, lusa minggu dan bulannya, tiba-tiba dia datang, jadilah nak ambil yang tu. Siapa yang pernah alami keadaan tu, tulis saya. Saya. Laju tu Aisyah Bayu. Saya. Nampak tak? Saya. Nampak? Farah pun pernah alami tau. Saya. Saya. Betul. Sebab apa? Kita pun customer. Tengok salah satu contoh paling dekat Farah akan bagi adalah kita jarang. Biasanya tergantung tepi je. Okey, yang ni ada cara nak follow up dia. Itu next training Farah akan ajar. Okey. Yang paling clear Farah nak bagi tahu, paling senang lah. Kita buka Shopee, kita scroll tu, kita add to cart. Siapa yang pernah alami keadaan ni, sama macam Farah ni, komen 2 dekat ruangan chat. Kita add to cart. Lepas tu dah dapat gaji, barulah kita buat pembelian. Siapa yang macam tu komen 2. Nampak tak? Kita pun customer. Jadi kita pun perlukan masa. Kita orang kata apa? Cakap okey, kepentingan duit ni untuk ni dululah. Maksudnya bagi masa kat dia. Tapi ada cara follow up jika customer tu dah diam lama. Yang tu next training nanti Farah akan bagi tahu. Okey, siapa yang dapat take note untuk 5 teknik ni, komen 5 teknik dekat ruangan chat. Sekarang juga Farah nak kira untuk 17 orang bersama kita ni, dia dapat 5 teknik mudah, asas dan basic yang ramai orang dah lupakan dah. 5 teknik ni. Kita tergopoh-gopoh rupanya, sekali bagi gedebuk satu katalog. Penat orang tu nak download. Nampak 5 teknik terbaik. Siapa yang komen di ruangan chat tu, Farah doakan dia faham terus. Dia ingat terus. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, dia faham. Bukan sekadar apa orang kata, dengar Farah cakap-cakap ni, hilang kejap lagi. Okey, terbaik. Okey, seterusnya. Amin, faham terus hafal. Terbaik Tuan Muhammad. Terbaik. Okey, Farah dah akan tunjukkan satu video khas. Kita lihat dulu apa yang nak disampaikan di dalam story ni. Jom.
นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะอร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหมจ้าแม่น่าทำขายนะแม่เนาะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดไหมคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงพริกไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าหมูปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้าพริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าพอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเองอัชราภูลสวัสดิ์ nampak tak? Nampak di sini? Siapa yang nampak dia jual aiskrim apa boleh komen dekat ruangan chat. Saya nak tengok. Okey, dia kena keluarkan aiskrim madu dan Beyblade pula. Okey, dia jual aiskrim apa? Nampak? Farah tanya tu, dia jual aiskrim apa? Pineapple ice cream. Okey. So cerita dia. Thank you Tuan Akmal. Ais nenas. Aiskrim nenas. Okey, terbaik semua. Alright. So, okey. Alright. Jadi apa yang Farah nak highlightkan dalam video tadi betul aiskrim nenas. Tetapi nampak tak di dalam video tu tadi yang mana dia percaya dengan proses baru bermula yang pertama yang pertama dia percaya sangat menginspirasi. Betul Tuan Muhammad, betul. Farah pun tertarik dengan video tu tadi kerana apa? Kerana dalam video tu mengajar kita tentang apa? Tengok ibu dia tak pandai nak memberitahu. Dia tak tahu. Tetapi dia nak apa orang kata, dia nak anak dia belajar dari pengalaman. Dengan cara anak dia lihat orang buat macam mana untuk sampailah orang kenali dia jual aiskrim nenas dengan apa? 5 mungkin 5% lah dalam bahasa Thailand tu kan. Saya tak belajar lagi bahasa Thailand tu. Kan. Tapi yang Farah nak highlightkan di sini, kita baru bermula. Mungkin ada otak-otak yang dalam tim kita hari ni yang dah tahu proses-prosesnya. Tetapi dalam untuk tim 2 yang baru nak bermula tu, insya-Allah jangan rasa putus asa. Jangan rasa putus asa. Kerana apa? Kalau adik tu tadi dia boleh lihat bagaimana orang buat promosi. Tiba-tiba ramai orang datang kan, macam makcik tu tadi, satu beg dia beritahu satu beg RM5.
3 batch RM10. Macam itulah cara dia berniaga. Tapi yang Farah nak highlightkan, trust the process. Percaya dengan proses yang baru kita mula ni. Jangan kita rasa down terus bila customer tu tak nak dengan kita, terus kita rasa alah sajalah tu, tak ada duit tu. Jangan sesekali kita rasa macam tu. Kerana apa? Aura tu sampai sahaja sebenarnya kepada customer kita. Okey, so kita boleh lihat pula apa yang Kak Nur Zara Jaman ni dia bagi tahu berkenaan dengan trust the process. Okey, kita lihat dulu. Konsep berniaga ni kita bukan build up sehari dua. Bukan kadang-kadang setahun dua. Dia bertahun-tahun. Tapi apa jadi kalau Mira boleh fokus 3 tahun build up ni, Mira akan dapat kehidupan yang sangat selesa dan sempurna 30 tahun akan datang nanti. Tapi tak semua orang sanggup struggle macam Mira. Orang struggle 3 tahun ni kan, jumpa team, jumpa prospek, closing prospek, buat marketing, kan team mati kita buat baru, kan marketing tu tak bagus kita buat marketing baru. Tapi Nampak tak apa yang dia kata kat situ? Cuba tulis. Cuba di ruangan komen tu apa yang dia highlightkan. Yang siapa yang boleh nampak dekat video Kak Nur Zara Jaman ni, dia bagi tahu apa yang tuan dan puan dapat lihat yang dia bagi tahu tadi. Yang Farah dapat tadi adalah dia kata kalau kita trust the process, betul. Kalau kita tak boleh dengan marketing ni, kita cuba pula marketing lain. Cara lain, jangan kita putus asa. Itu orang kata apa, yang memang kita kena faham di dalam konsep berniaga ni. Cuba bayangkan founder nak stable dalam satu bisnes kena ambil masa 5 ke 10 tahun. Tak percaya kita tanya Tuan Hisham. Boleh ruangan chat. Dekat ruangan chat. Betul ke Tuan Hisham? Buat sungguh-sungguh. Betul. Trust the process. InsyaAllah. Kita baru bermula hari ni, janganlah kita rasa terus dapat 28k. Janganlah kita rasa customer ni susah lah Farah. Ya, betul. Orang Kodian kata never give up. Never give up. Tu dia, nampak tu Tuan Haji Akmal kata. Betul Tuan Haji. Okey, jadi dalam video ni yang Farah nak highlightkan, percaya dengan proses tu. Jangan kita rasa down bila kita dah buat iklan tak dapat orang. Jangan kita rasa, sebab customer kita, kawan-kawan kita baru nak tahu yang kita ni baru je, apa orang kata, baru je bermula bisnes ni. Apa orang kata, jual be ready. Jual Black Sea Oil. Kan? Alright. So, seterusnya, siapa yang dapat input dari video yang 2 video tadi Farah tunjukkan tu, komen dapat dekat ruangan chat. Farah nak tengok. Betul tak? Dapat. Okay, terbaik. Alright. So, sekarang ni teknik seterusnya. Farah ada lagi masa 28 minit. So, Farah akan cepatkan sikit. So, Farah tak nak ambil masa lama-lama. Tapi Farah akan cepatkan. Yang ni, dapat terbaik. Okay. So, kita akan masuk kepada cara menjemput new team menggunakan starter kit. Nampak tak? Bagaimana kita nak swing sikit sehingga orang ni sedar tak sedar jadi team kita. Siapa nak tips ni, komen nak dekat ruangan chat sekarang juga. Macam mana cara kita nak bercakap tu. Okey. Sekarang ni, customer kita, kawan-kawan kita rasa untuk pendaftaran tu RM79.90. Agak-agak siapa nak keluarkan RM79.90 untuk dapat keahlian. Agak-agak dia nak tak? Kalau kita cakap, lah daftar ahli RM79.90 je. Agak-agak nak tak? Cuba tulis kat ruangan tu, ruangan chat. Nak ke? Ke tak nak? Ke macam dia pakai, nantilah saya fikir dulu. Kan? Betul tak? Betul tak agak-agak ni? Jadi hari ni Farah akan bagi tahu bagaimana cara kita nak bagi tahu rakan-rakan kita supaya sedar tak sedar dia buat pendaftaran ahli. Okey. Sekarang ni Farah akan bagi tahu apa yang ada dalam starter kit bio dan juga bagaimana buat mereka tertarik untuk mendaftarkan diri. Okey, jom kita tengok, semak macam mana Farah close team baru Farah. Alright. So, yang pertama, kita hanya perlu apa? Kita jangan bercerita daftar ahli adalah berjumlah RM79.90. Semua orang akan rasa daftar ahli RM79.90. Ya, betul.
Tetapi kita perlu highlightkan di sini adalah menjelaskan bahawasanya starter kit tu adalah box lengkap produk Bayu yang berjumlah RM95. Nampak Farah highlight di situ. Farah highlightkan starter kit tu yang berharga RM95. Tetapi HQ baik hati nak beri diskaun RM79.90. Okey, siapa yang nampak kat sini Farah jual starter kit, bukan Farah jual ahli tu. Nak daftar ahli RM79.90. Siapa yang rasa macam tu? Siapa yang dapat kat sini Farah jual starter kit? Tulis dapat dekat ruangan chat. Okey. Siapa kat sini yang rasa dia nampak kat sini dapat? Okey, terbaik. Terbaik Tuan Muhammad. Okey, jadi kat sini kita highlightkan yang mana harga RM79.90 tu adalah starter kit box lengkap kita tu. Bukan pendaftaran ahli tu. Sebab apa? Kerana tim kita ni akan rasa berat nak keluarkan RM79. Sedangkan dia ni mengamalkan madu je. Dia amalkan madu je. Tetapi dia rasa berat nak keluarkan RM79 sebab dia tak nampak apa yang dia dapat sebenarnya. Jadi kita swing ayat kat situ. Kita tukar. Pada hari ni kita tukar. Yang mana kita bagi tahu pada kawan-kawan kita, nak tak dapatkan box, gift box starter kit ni. Nak tak dapatkan box ni, memang murah harga dia. Sebab apa? Dalam tu ada 3 jenis madu Bayu Kelulur. Ada multiflora. So dia dapat rasa 3 jenis madu terus. Nampak So kat sini memang Farah nak semua orang faham cara nak close new team ni. Siapa faham kat sini? Tulis yes. Yes dekat ruangan chat. Sekarang juga yes. Nampak jelas kat sini. Yes. Terbaik. Yes. Farah semangat bila orang yes ni. Nampak kat sini? Jadi, kita jual starter kit tu. Bukan kita jual keahlian. Okey, jadi apa lagi keuntungan yang dapat? Kita bagi tahu. Okey, dalam starter kit tu ada 3 jenis madu Bayu Kelulur. Multiflora 100 gram. Kalau kita tengok gambar tadi kan. Dan juga Borneo Sachet tu 2 dia akan dapat. Dan juga dia akan dapat stick Polyflora tu. Jadi kat situ keuntungan dia dapat rasa 3 terus. Apa lagi yang dia akan dapat? Kita bagi tahu. Okey, apa lagi yang awak akan dapat? Yang mana dia juga akan dapat Be Ready 2 los. Yang mana kita bagi tahu Be Ready tu adalah makanan tambahan. Seronoklah dia sebab dalam tu memang dapat macam-macam lagi. Macam-macam. Ada juga yang paling syok sekali cakap kat dia. Terus dapat tahu apa kebaikan, apa manfaat, iaitu melalui Bayu brochure yang kita letakkan dalam starter kit tu sebanyak 5 keping. Nampak hari ni kita bukan jual keahlian. Kita jual box daripada HQ dah. Memang fixkan harga dengan diskaun lagi dari RM95 jadi RM79.90. Box tu, siapa nak dapat box tu? Dapat 3 jenis madu. Farah, ibu lagi kamera. Betul tu Isyam. Kita juga ada e-book. E-book tu berjumlah RM120. Ada 6 jenis. Ada 6 jenis. So kita boleh highlightkan juga di situ. Okey. Yang paling penting sekali kat dalam ni, bahawasanya kita kena bagi tahu pendaftaran ahli adalah percuma bila dia dah dapatkan gift box starter kit. Okey, agak-agak kalau kita cerita kat team kita, kat kawan kita macam ni kan, kita jual starter kit tau sekarang ni. Kita jual starter kit yang mana automatik dia jadi team kita. Siapa rasa jelas dengan keadaan ni, macam mana HQ bagi ibu, email atau WhatsApp? Melalui WhatsApp Tuan Haji Akmal. Melalui WhatsApp. Memang ada link khas kita bagi. Alright. So, e-book tu memang ada. Yang tu Farah tak masuk ke dalam slide ni. Tetapi memang ada. Jadi, kita boleh bagi tahu kelebihan lagi kepada kita punya team baru tu. Agak-agak bila dia dengar free postage lah. Wow. Saya suka free postage. Saya memang suka free postage. Nampak tak? Agak-agak kawan kita tu
nak tak join team kita dengan statistik yang orang kata dapat 6 jenis dalam tu, dan juga dapat free postage, tak payah beli, orang kata tak payah bayar duit postage. Siapa rasa kawan dia rasa nak, tulis yes dekat ruangan chat. Yes. Nampak ada lagi ibu, yes. Alright, terbaik. Nampak jelas yang kat sini macam mana kita nak gunakan metod ni kepada kawan-kawan kita. So selepas ni Farah sarankan kepada yang hadir pada hari ini, jangan jual keahlian, tetapi highlight kan diskaun. Tengah orang kata HQ tengah buat diskaun pada starter kit ni, dapat pelbagai produk Bayu Kelulut tu, boleh rasa semua sekali. Dapat lagi ibu. Okay, so Farah teruskan ada lagi berapa minit je ni? Ada lagi 21 minit. Alright. Okay. Apa keuntungan yang kita akan dapat melalui metod menjemput new team ni? Nampak Okay. So yang pertama, setiap pendaftaran yang dapat tanpa sedar kawan kita nak starter kit tadi tu, dia dah jadi team kita akan dapat komisen sebanyak RM25. Bayangkan kalau kita dapat 30 orang. Bayangkan kita dapat 30 orang. Nampak tak kat situ berapa income yang tak semena-mena kita dapat. Bayangkan tak semena-mena orang kata. Okay. Apa lagi yang kita akan dapat? Sekiranya new team hanya berminat untuk amal sendiri, maka kita akan dapat apa? Group sale. Kita akan dapat PV melalui group sale. Sekiranya kawan kita tu memang nak amal sendiri, dia tak nak jana pendapatan pun, tetapi sekiranya dia serius nak jana pendapatan bersama kita bila dah jadi ahli, saat ni lah kita hanya apa? Bagilah recording tu strategi Bayu Goal yang Farah dah dengan HQ dah keluarkan dengan 5 strategi. Madu 3, madu 5. Apa lagi? Keluarga 19. 13 Abdul. Nampak? Dan Doremi. Itu adalah strategi yang sangat mudah dengan amal 1, jual 2, amal 1, jual 4 poliflora. Nampak kat sini? Kita akan dapat 3 benefit. Yang pertama RM25 kita akan dapat. Kita akan dapat sekiranya dia nak amal sendiri, kita akan dapat group sale. Yang seterusnya, kalau dia serius nak jana pendapatan, kita akan apa? Kita akan dapat team 10 orang kat bawah tu. Tak semena-mena. Okey. Saya tunggu video best yang membuatkan Farah nangis tu. Okey, baiklah. Okey. So, siapa jelas dengan new method ni, method menjemput new team ni, komen jelas dekat ruangan chat sekarang juga. Jelas. Okey, terbaik. Jelas. Okey, terbaik. Okey, nampak Okey, so inilah saat yang dinantikan. Okey, Farah dah berseloteh ni. So kita lihat dulu untuk seterusnya. Untuk seterusnya kita tonton video ni. So Farah nak orang semua lapangkan fikiran. Lihat apakah video yang Farah nak bagi tahu ni. Dan apakah yang Farah nak sampaikan. Okey.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย
ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิต Okey, 2 kali Farah tengok video ni, 2 kali Farah sedih. Tak tahu dah kenapa tapi dia membawa emosi lah orang kata. Okey. Dalam video tu tadi, kalau kita lihat siapa yang rasa macam tersentuh hatinya? Siapa potong bawang ni? Tak tahulah tu Azli siapa yang potong bawang ni kan. Farah pun 2 kali Farah tadi Farah review dengan Cik Isyam. So Farah pun sedih. Yang ni Farah rasa potong bawang juga. Okey. Jadi, kenapa Farah nak kita sama-sama lapangkan fikiran tadi? Kenapa Farah minta kita lapangkan fikiran kita tadi? Kalau kita lihat apa yang kita dapat dari video tu tadi. Boleh komen dekat ruangan chat. Iaitu 1 minit dari sekarang. Sekarang tulis. Apa yang kita dapat? Tak kisahlah nampak pasu bunga ke, nampak anjing ke, nangis. Setiap kebaikan tak merugikan. Memang terbaik. Betul Tuan Haji Asmal. Betul sangat. Apa lagi? Siapa lagi? Ni berapa orang ni? 16 orang. Siapa lagi? Ikhlas. Betul. Apa lagi? Cepat. Kita ada lagi 30 sekon. 30 sekon lagi. Cepat. Tolong. Betul. Buat baik dapat baik. Betul. Betul sangat-sangat. Bahagia tu datang dari membahagiai sekali. Betul sangat. Okey, so Farah doakan siapa yang komen ni, yang nampak apa yang di dalam video tu tadi. Good deed deserve another. Betul. Sebarkan kasih sayang, pasti disayangi dan hidup lebih bermakna. Betul sangat Tuan Abeyus. Okey. Jadi di dalam video tu tadi, apa yang Farah nak highlightkan di sini adalah jom kita perbetulkan semula list di bawah ni. Kenapa Farah tunjuk video tu tadi? Kerana kalau kita lihat di setiap apa yang diberikan, di setiap apa yang dibantu, di setiap apa yang disampaikan, hanya satu perkataan yang Farah nak bagi tahu di sini adalah manfaat. Di mana yang pertama, kalau kita lihat, kita kena perbetulkan niat kita semula. Jom kita hari ini betulkan balik niat kita. Kita nak buat bisnes ni adalah untuk bantu, sampaikan manfaat kepada orang lain. Bayangkan andai kata kawan kita anaknya batuk yang tak pernah baik. Tetapi dengan kita bantu dia, kita bagi tahu dia produk madu ni adalah yang terbaik, boleh menyembuhkan, insya-Allah. Bayangkan pahala tu berpanjangan kepada kita. Jadi kita perbetulkan niat kita kembali. Itu yang pertama. Dan seterusnya, macam Farah dah bagi tahu tadi, sampaikan manfaat dan nilai produk kita kepada pelanggan. Nampak kat sini?
sampaikan manfaat dan nilai produk kita kepada pelanggan. Seterusnya, apa yang kita kena perbetulkan semula, jangan buat sesuatu kerana terpaksa. Kerana apa? Bila kita buat sesuatu kerana terpaksa, kita akan rasa tak suka, kita akan rasa tak ikhlas. Betul ke betul? Kalau betul, komen 2 dekat ruangan chat tu. Betul tak apa yang Farah listkan ni? Maksudnya yang pertama, betulkan niat kita kembali. 2, betul. Okey. Yang ketiga, kita orang kata sampaikan manfaat. Bukan sekadar kita nak buat bisnes ni sebab nak duit, nak income, nak bantu keluarga. Ya, betul. Itu adalah tujuan kita. Tetapi manfaat kita dalam masa yang sama, kita dapat kumpul pahala bagi yang Muslim. Dan juga kita akan dapat apa orang kata? Dapat kebaikan tu balik semula kepada kita. Bayangkan tadi dia tolong yang budak perempuan tu sehingga sekolah. Hanya dia, kalau dia tengok wallet dia pun tak ada duit. Tetapi bila dia lihat anak tu dah sekolah, budak perempuan sekolah, start dari tu lah saya rasa macam wazak. Dia terus masuk dalam saya punya hati ni. Kerana apa? Tak sedar manfaat yang kita sampai kepada orang lain rupanya sangat bermanfaat. Jadi itulah tugas kita dalam berbisnes. Kerana apa? Kita nak bantu selesaikan masalah dia. Okay. Closing customer adalah ibadah. Closing customer adalah ibadah. Bukan orang kata apa. Kenapa Farah bagi tahu ibadah? Kerana kita membantu customer kita. Dalam masa yang sama, inilah orang kata jihad kita nak bantu orang lain. Sama-sama sihat, sama-sama orang kata tahun. Itu benda yang kita kena highlightkan. Okey, yang terakhir, sampaikan aura positif kepada pelanggan kita. Nampak kat sini? Sampaikan aura positif kepada pelanggan kita. Okey, Farah nak bagi tahu satu tips ataupun satu rahsia lah. Bila customer tu PM kita dalam keadaan cara kita reply tu agak-agak macam mana? Siapa pernah rasa keadaan macam tu? Komen 1 dekat ruangan chat. Komen 1 dekat ruangan chat. 1, nampak aura ni kita akan dapat rasa. Lagi-lagi bahasa WhatsApp. WhatsApp ni tak berbunyi, tetapi kita baca menggunakan apa? Hati. Bayangkan aura tu sampai. Jadi bila kita sampai ke aura positif kepada dia, insya-Allah aura tu akan sampai kepada dia. Okey. So ada lagi, sebelum Farah ada lagi 8 minit. So Farah akan tunjuk video yang terakhir. Yang terakhir kita nak sampai ke sesi penamat. So Farah akan cepatkan. Dan yang terakhir ni Farah nak semua sekali fokus untuk video yang terakhir ni. Farah mohon sangat, sebab apa? Inilah kekuatan kita pada malam ni. Okey, jom. Impian. Ada apa dengan impian? Matlamat. Ada apa dengan matlamat? Hanya mereka yang inginkan kejayaan punya impian dan matlamat. Sedang yang lain hanya berharap tanpa berbuat apa-apa. Di manakah kau berada? Jadilah seperti seekor singa. Kuasai tanahmu, kuasai dirimu. Setiap insan punya potensi. Jadikan ia senjata untuk membantumu. Percaya pada dirimu. Keluarkan singa yang ada. Kau wujud kerana Tuhan telah memilihmu untuk hidup. Jadi hiduplah dengan penuh erti. Jangan jadi singa yang tidur. Bangun dan mengaumlah sekuatnya.
Buktikan pada semua yang kau bukan yang biasa. Jadilah luar biasa. Jinakkan singa di dalam dirimu. Keluar. Kejar impianmu. Berlari sebatas angin. Dan jangan toleh ke belakang. Kegagalan itu sumber kekuatan, bukan kekalahan. Jangan gentar menghadap musuhmu. Jangan gentar menghadap halanganmu. Musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Tundukkan dirimu dan kau akan temui kejayaan. Kejut singa yang telah lama tidur. Ini masanya kau menjadi raja di dalam hidupmu. Inilah masanya kau pula yang mengatur hidupmu. Cukup kau menjadi biasa. Kau itu luar biasa. Kau itu raja dirimu. Singa yang megah dan tabah. Kau itu insan yang inginkan kejayaan. Buktikan kepada mereka yang kau juga mampu meraih kejayaan. Buktikan kepada mereka yang kau itu seekor singa yang kuat. Buktikan kepada mereka yang kau juga mampu lakukan. Dan buktikan kepada mereka kau juga punya impian dan matlamat. Janganlah berputus asa. Tiada kejayaan yang mudah. Bangun. Keluarkan singa di dalam dirimu. Dan berlarilah sepantas-pantasnya mencapai impian. Okey, Cik Ishan dah mengaung tu. Raung kata dia. So, komen raung juga kat dalam ruangan chat sekarang juga. Okey, kita dah nak sampai ke sesi terakhir. Okey, kenapa Farah tunjukkan tunjukkan. Cepat, raw sekali. Lawan Cik Ishan tu punya raw tu. Raw dia main lagi panjang tu. Okey. Raw. Comelnya raw kat Nur Hayati ni. Aduh, yang aum ni saya tak tahulah tu rimau ke. Okey, untuk sesi terakhir ni Farah mohon untuk semua sekali on camera sebab kita dah habis dah pun sesi kali closing kita. Jadi kita dah sampai ada 5 minit terakhir ni. So boleh on camera kita. Nampak tu raw. Miau. No, miau pula last kali. Okey. Jadi sesi kita kali ni memang padat. Orang kata padat dan wow, tu pasangan cute couple tu saya nampak Cipta Yusof tu. Tu ya betul Tu dah nangis tu. Dah nangis siapa foto bawah ni kata tu Aziz tadi. Okey. Jadi apa yang Farah nak bagi tahu? Okey. Apa yang Farah nak bagi tahu di sini? Jom kita tulis ke belakang. Seketika bersama Farah di mana kita tanya diri kita pada saat ini juga. Tanya dalam diri kita saat ni Farah nak ada berapa orang dalam ni? Ada 17 orang bersama dengan Farah pada malam ni. Kenapa aku bersama Bayu? Boleh tulis dekat ruangan chat. Pendek pun tak apa. Contohnya, kenapa aku bersama Bayu? Kerana Bayu mengeluarkan madu yang original. Contohnya. Farah nak tahu. Sekarang juga. Cepat. Ada lagi 2 minit ni. Nanti Farah kena denda dengan diri Farah. Menakluki dunia. Yes. Kongsi kebaikan. Terbaik. Terbaik. Cepat. Farah nak 17. Tak kira. Farah nak 17 juga. Kongsi manfaat. Betul. Kongsi manfaat. Apa lagi? Cepat. Kat ruangan komen kita tu. Nak berjaya bersama. Niat kongsi manfaat. Okey. Baru ada 7 orang ni. Mana lagi 10 orang? Tolak dengan Farah.
Bayu, Mang, boleh bantu impian saya. Terbaik. Ingat balik DIY kita Ingat balik DIY kita. Kenapa kita boleh keluarkan untuk dapatkan certificate RM79.90 tadi. Kita keluarkan tu untuk apa? DIY kita. DIY kita. Kongsi kejayaan. Betul, terbaik. Nak kongsi rezeki. Tu kita punya COE. Saya selalu berhati-hati untuk cakap ni sebab nanti saya kena kecam kalau CEO. Kan? Sebab COE best. Wow. Okey, kongsi manfaat bersama. Okey, baiklah. Saya ada 1 minit lagi. Jadi sekarang ni Farah nak semua orang sekali lihat balik DIY. Kenapa bersama Bayu? Sebelum ni mungkin kita sebelum ni rasa macam tak ada orang guide, tak ada orang bagi tahu apa yang terbaik dalam Bayu. Hanya mengamalkan madu saja sampai kita dah terlepas dengan customer-customer kita sebelum ni. Jadi hari ni Bayu yang baru. Nampak? Saya semangat tengok cap terbaik. Okey, terbaik. Betul. Saya pun semangat ni. Tiba-tiba rasa semangat kan. Kan, nampak tak? Jadi Bayu yang baru ni nak sama-sama bantu semua sekali pada malam ni yang ada. Mungkin ramai lagi yang tak tahu. Yang tak tahu. Yang mana kalau kita orang kata yang tak tahu, Bayu yang baru ni memang serius untuk bantu semua orang. Okey, so dah 10.30. Okey, siapa yang memang dapat pada malam ni rasa kelainan dari segi training kita. Agak-agak training ni yang the best dah. Nampak tak? Sebab tengok kata betul. Sama-sama kita doa kita cepat sembuh, cepat. Welcome back to Bayu. Okay. So untuk sesi yang terakhir ni memang kita dah sampai terakhir. Okay. Jadi Farah doakan yang hadir pada malam ni dapat apa yang Farah sampaikan di setiap video tu. Bukan saja Farah sharing bukan saja Farah tunjukkan, bukan saja Farah bawakan, dan semua yang terpilih pada malam ni adalah yang terpilih untuk hadir sebenarnya. Yang tanpa kita sedar, ada yang baru balik kerja penat-penat kan. Kalau Farah buat kelas tak apa, masuklah dengar tak dengar kan. Tapi anda adalah yang terpilih. Jadi begitu juga anda yang terpilih bersama Bayu ni, kita bangun, bangkit semula. Kita bangkit semula pada sesi kita pada malam ni. Okey, terima kasih ada on camera. Farah nak ambil gambar seperti kebiasaan. Tapi yang terakhir sekali Farah nak kira dengan kiraan 3. Standby on mic. Standby on mic tu mesti dah tahu kan. Bangkit, roar. Okey, on mic sekarang je dengan kiraan 3. Culture kita. 1, 2, 3. Bangkit. No. Hilang semua. Kali lagi. 1. Okey, saya faham dah. Saya faham sebab semua tak clear lagi tu. Okey. 1. Ni Farah nak dengar yang semangat lah. Jangan malukan Farah dengan anak Wan Amirul Tolong 1, 2, 3. Terbaik, subhanallah. Okey, jadi kita berakhir. Terima kasih untuk yang hadir pada malam ni. InsyaAllah apa yang Farah sampaikan tu adalah yang bermanfaat untuk semua. Yang basic itu adalah yang paling terbaik. Assalamualaikum, terima kasih untuk semua. Okey, sesi ambil gambar, time up sekali. 1, 2, 3. Alright, terbaik. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih Farah. Terima kasih Tuan Muhammad. Terima kasih teman.
Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang. Okay, selamat malam semua. Bye-bye. Okay, selamat malam. Thank you. Thanks dapat Tuan Syed. Thanks Farah. Thanks Syah. Thank you Tuan Syuk. Alright. Thank you Tuan Syuk. Assalamualaikum. Bye.